إلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي وإلى سيدنا الإمام أبي عباس المرسي وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري وإلى جميع سلسلة الشاذلية وإلى سيدنا الإمام ابن هشام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat memulakan pengajian yang pertama bagi kajian kitab Qatrun Nada, yang mana kita akan membaca matan atau syarahan matan bagi Qatrun Nada yang akan saya syarahkan. Kita tidak melihat kepada syarahan Al-Imam Ibnu Hisham. Ini insyaAllah pengajian yang akan datang setelah selesai pengajian ini, maka kita akan baca syarahannya. Sekarang kita akan syarahkan dahulu matannya terlebih dahulu, mengikut kepada dars, durus pengajian pertama, pengajian kedua dan seumpamanya, insya-Allah taala. Baik, pengajian pertama ini adalah muqaddimah bagi pengajian ilmu bagi perbahasan tentang kitab matan Qatrun Nada karangan Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nahwu, ta'rifnya, maudhu' perbahasan dalam ilmu nahwu, faedah pengajian ilmu nahwu dan seumpamanya. Tamam. Nahwu, makna bagi an-nahwu adalah qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyah fi hali tarkibiha min haitsul i'rab wal bina'u. Ini ada tambahan sedikit daripada pengajian tadi dalam pengajian ilmu Al-Ajurumiyah. Karena Al-Ajurumiyah sifatnya permulaan, maka kita bahaskan dalam bentuk permulaan. Dan ini pengikatnya sedikit atas daripada yang tadi, maka ada tambahan perbahasannya. Nahwu maknanya adalah qawaidu, kaidah yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimati al-arabiyyati, yang diketahui dengan kaedah-kaedah tersebut hal ehwal akhir kalimat Arabiah. Bila kita akan ketahui hal ehwal kalimah tersebut fi hali tarkibiha, ketika mana disusun kalimah tersebut dengan susunan yang lengkap, min haitsul i'rab wal bina'u, pada sudut apa dilihat, sama ada kalimah tadi berbentuk i'rab, mu'rab, ataupun kalimah tadi berbentuk bina, mabni. Tamam. Nanti kita akan ketahui apa makna i'rab, apa makna mabni atau bina dan seumpamanya. Jadi dalam nahwu ni adalah qawaid yang diketahui dengan kaedah-kaedah tersebut ahwal awakhiril kalimat. Jadi nahwu ni adalah merupakan kaedah lughah, seperti disebut al-fa'ilu marfu', al-maf'ulu bihi mansub, al-ismul masbuqu biharfi jarrin majrur, al-fi'lul mudhari'ul masbuq bi adatil jazmi majzum, al-fi'lul madhi mabniyun 'alal fathi. Itu semua dia punya kaedah dia. Kaedahnya apa dia? Fa'il marfu'. Apa fa'il? Apa marfu'? Nanti akan dipelajari. Dan ini kalau orang yang telah mempelajari Al-Ajurumiyah, ini selesai dah maksudnya. Tapi ini akan dibahaskan lagi dengan perinci. Nah, ada perincian lagi daripada matan
al-ajrumiyah. Al-maf'ulu bihi mansub, al-ismul masbuqu biharfi jarrin majrur. Itu kaedah dia panggil. Jadi orang sebut nahwu ni apa? Qawaidu yu'rafu biha ahwalu awaqiril kalimatil arabiyyati. Jadi kaedah-kaedah yang dengan kaedah tersebut diketahui hal ehwal akhir kalimat Arabiyah. Tamam? Jadi itu kaedah-kaedah kita sebut dah tadi. Tamam. Jadi bila kita sebutkan ahwal awaqiril kalimatil Arabiyah, hal ehwal akhir kalimah Arabiyah, maka nahwu tidak berbicara berkenaan dengan permulaan kalimah Arabiyah. Tamam? Dan juga tidak berbicara tentang pertengahan kalimah Arabiyah. Contoh, saya tulis di sini, daraba. Yang dibincangkan dalam nahwu adalah akhir kalimah ini. Akhir kalimah bagi daraba, akhir kalimah bagi Zaid, akhir kalimah bagi Amr. Yang ini yang dibincangkan. Nahwu tidak bicara berkenaan dengan kalimah pertama. Tidak bincang berkenaan dengan kalimah ini, tidak bincang kalimah ini. Juga tidak bincang tentang pertengahan. Tamam? Yang dibicarakan adalah pengakhiran kalimah Arabiyah. Karena ini perbahasan dalam ilmu saraf. Bahasan ini dalam ilmu saraf, bukan dalam ilmu nahwu. Baik. Jadi ini dibincang pada akhir kalimah ni pada sudut ini mabni kah atau mu'rab. Dan ini kalau mabninya dengan apa? Kalau ini mu'rabnya di i'rab dengan apa? Sebagai apa? Fa'il, maf'ul dan seumpamanya. Itu yang dibicarakan dalam ilmu nahwu. Tamam. Jadi kalau kita sebutkan Ja'a Zaidun, maka nahwu membahaskan pada hamzah bagi Ja'a. Ja'a, dibincangkan hamzah pada Ja'a tadi dibaca dengan fathah, dibaca dengan fathah, maka dia di-i'rab dengan mabni 'ala al-fath. Tamam. Karena dia fa'il, madhi. Dan dibincangkan pada Zaidun pada kalimah dal, iaitu di-i'rab sebagai fa'il marfu'un. Nanti akan dilihat dengan lebih perinci. Sama. Tapi perbincangan tadi tidak akan boleh berlaku melainkan dengan hal tarkibiha, ketika mana disusun kalimah tadi. Jadi tak boleh kita bincang ja'a saja, tak boleh kita bincang Zaid saja tanpa ada gabungan ja'a Zaidun. Tamam? Itu maksud qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha min haitsul i'rabu wal bina'u. Tamam. Dan qawaid Arabiyah, qawaid nahwu ini diketahui dengannya hal ihwal akhir kalimah Arabiyah. Dan dia masuk ke dalam jumlah yang mufidah. Jumlah yang mufidah. Apa maksud jumlah mufidah? Yahsunus sukut. yakni yang tidak memerlukan kepada persoalan yang lanjut. Mendengar saja kalimah tadi sudah memadai untuk kita mendapatkan faedah. Contoh seperti Ja'a Zaidun, selesai, telah datang Zaid. Jadi kalau disebut Iza Ja'a Zaidun, tambah Iza kat depan, maka kalimah ni ghairu mufidah. Jika datang Zaid, maka orang tertunggu-tunggu apa kalimah seterusnya. Jadi perbincangan dalam nahwu adalah bagi jumlah yang mufidah. Sama. Adakah ianya mu'rab atau mabni? Maka perbahasan dalam nahwu kesemuanya perbicaraan tentang perkara tersebut, iaitu berkenaan dengan akhir kalimah, dan dibicarakan pula berkenaan dengan satu kalimah tersebut sama ada ianya bersifat mu'rab ataupun bersifat mabni. Dan tu ta'rif bagi nahwu. Jadi kalau kita tanya apa ta'rif nahwu? Nahwu apa dia tadi, Alif Hakimi? Qawaidu yu'rafu biha
ahwalu awakhir kalimati al-arabiyyati fi hali tarkibiha min haitsu al-i'rabu wal bina'u. I'rabu na i'rab apa? I'rabu na i'rab apa, Hafiz? Hah? Hah? Apa dia? Nak kena spot. Ada hal marfu'. Buat hal. Ha? Min haitsul i'rabu i'rab Ali Najmi? Khabar. I'rab daripada Wildan? Mubtada. Min haitsul i'rabu wal bina'u. Mubtada. Tamam. Itu nanti akan dipelajari. Baik, apa maudhu' perbahasan dalam ilmu nahwu? Maudhu'uhu, yani maudhu' ilmi nahwi, kalimatul arabiyyatu fi hali tarkibiha min haitsul i'rabu wal bina'u. Nah, jadi maudhu'. Jadi maudhu' ni apa dia maudhu'? Bila sebut maudhu' dalam perbahasan kitab kan, bila sebut kata ada mabadi' asyarah, 10 prinsip asas dalam pengajian nahwu, dalam pengajian ilmu saraf, dalam pengajian fiqh, dalam pengajian ilmu-ilmu apa pun, kena tahu 10 ini contohnya. Jadi yang pertama ta'rif, yang kedua maudhu'. Apa dia maudhu'? Maudhu' adalah asy-syai' alladhi yubhatsu anhu fil ilm. Itu maudhu', sesuatu yang dibahaskan tentangnya di dalam sesuatu bidang ilmu. Itu maksud maudhu'. Kata para ulama, tatamayyaz al-ulum bitamayyuzati mawdu'atuha. Tamayyuzati, minta maaf, mawdu'atiha. Jadi tatamayyaz al-ulum bitamayyuzati mawdu'atiha. Jadi dibezakan ilmu dengan ilmu adalah melihat kepada maudhu' ilmu tersebut. Tulis yang tu, itu penting tu. Tatamayyaz al-ulum bitamayyuzati mawdu'atiha. Yani dibezakan sesuatu ilmu dengan ilmu yang lain adalah pada maudhu'nya. Pada maudhu' perbahasannya. Sama. Iaitu asy-syai' alladhi yubhatsu anhu fil ilm. Itu makna maudhu'. Baik, apa maudhu' ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu? Kalau kita sebut bahasa Arab, luas sangat. Mana nahwu salah satu daripada ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab luas, termasuk dalamnya saraf, termasuk dalamnya ilmu lughah, termasuk ilmu istiqaq, termasuk ilmu wada' dan seumpamanya. Tamam. Maudhu' bagi ilmu nahwu ialah kalimatul arabiyyah. Al-kalimatu al-arabiyyatu fi hali tarkibiha. Kalimah-kalimah Arab pada hal keadaan susunan kalimah-kalimah tersebut min haitsul i'rabu wal bina'u, pada sudut i'rab dan bina'nya. Tamam. Dan apa faedah mempelajari contoh apa ni maudhu' dalam kita, sebelum kita bincang tentang faedahnya. Contoh maudhu' bagi ilmu tib. Sebab tu maudhu' apa dia makna tadi? Apa makna maudhu'? Asy-syai' alladhi yubhasu anhu fil ilm. Tahu tulis itu. Dan kaedah tadi sebut apa? Ali Najmi? Tadi dia. Ya? Tamam. Baik. Jadi perbahasan ilmu tib contohnya, maudhu' bagi ilmu tib apa dia? Badanul insan min haitsu as-sihhatu wal maradu. Jadi itu maudhu' bagi ilmu tib, bagi ilmu perubatan. Maudhu'nya ay asy-syai' alladhi yubhasu anhu fil ilm badanul insan.
sesuatu yang dibahaskan dalam ilmu perubatan ialah berkenaan dengan badan manusia. Pada sudut apa badan manusia? Pada sudut kesihatan dan sakitnya. Min haitsul maradu wassihatu. Jadi begitulah ilmu-ilmu yang lain, perbezaannya adalah pada maudhu'nya. Ini nak dibezakan ilmu dengan ilmu, dilihat pada maudhu' perbahasan ilmu tersebut. Tamam. Nah, tu kita boleh beza antara ilmu nahwu dengan ilmu saraf. Adalah pada maudhu' ilmu nahwu dan maudhu' ilmu saraf. Baik, apa faedah bagi ilmu nahwu? Faedah ilmu nahwu yang pertama, saunul lisani 'anil qata'i fil kalam. Jadi ini kita dah bahas dalam ilmu, dalam matan al-jurumiyah. Ini dipanggil dengan faedah al-lafzi, iaitu menjaga lisan daripada berlaku kesilapan dalam pertuturan dan juga bacaan bagi kitab Arab. Yang kedua, faedah yang berbentuk ma'nawiyah, al-isti'anatu bihi ala fahmil Qur'ani was sunnati. Yani membantu kita dengan kaedah nahwu tersebut memahami murad kehendak Allah Subhanahu wa taala, memahami apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang disabdakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Baik. Bila mana maudhu' ilmu nahwu ini adalah berbicara berkenaan dengan kalimah. Al-kalimatu al-arabiyah. Betul? Maka di sini kita akan terangkan makna kalimah dan kita menjelaskan kisim pembahagian bagi kalimah. Apa kalimah? Ini dah masuk kepada perbahasan. Al-kalimatu qaulun mufradun. Al-kalimatu qaulun mufradun. Kalimah adalah qaul mufrad. Apa dia qaulun mufrad? Dibahas dulu apa makna qaul, apa makna mufrad. Al-qaul maknanya ialah al-lafzu ad-dallu ala makna. Tengok ni, setiap kalimah ni dibahas ni. Al-lafzu ad-dallu ala makna. Tak kena bahas pula. Jadi qaul ni rupanya adalah lafz dal ala makna. Lafaz yang menunjukkan kepada makna tertentu. Lafaz yang menunjukkan kepada makna tertentu. Maka dibahas pula apa dia lafz. Jadi kita tulis ni. Tulis. Tulis. Al-kalimah. Apa makna kalimah? Qaulun mufrad. Qaulun mufradun. Tamam? Kemudian dibahas satu persatu ni. Apa dia qaul? Apa dia mufrad? Qaul maknanya apa dia? Al-lafz ad-dal ala makna. Kemudian dibahas lagi. Apa dia lafz? Ni. Lafz pula apa dia? Sautun mustamilun ala ba'dil hurufi. Sautun mustamilun ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Tamam? Jadi lafaz ni dia lebih umum sebenarnya. Ni. Lafaz ni lebih umum. Ni kalau kita bahas dalam bentuk mantik, dia lagi panjang lagi kalau bahas dalam mantik. Kena mengaji mantik pula nanti. Jadi lafaz ni kalau kita disebut lafaz saja tidak memadai dengan takrifan. Kerana lafaz adalah sautun mustamilun ala ba'dil huruf hijaiyah. Sawa'un dalla ala ma'na am la. Kalau terjemah ni, sawa'un dalla ala ma'na am la. Panjang tu. Iaitu suara
yang terkandung dengannya sebahagian huruf hijaiyah, sama ada yang menunjukkan kepada makna atau tidak. Mana-mana suara yang terkandung dalamnya huruf hijaiyah, tamam, maka ianya dikira sebagai, sama ada makna ataupun tidak ada makna, maka ia dikira sebagai lafz. Tetapi qaul, makna qaul adalah lafz dal ala makna. Maka dia telah kaitkan. Yang dimaksudkan tadi dengan lafaz yang ada makna. Jadi qaul ni mesti lafaz yang ada makna. Jadi kalau orang disebut Zaidun contohnya, kalau orang disebut Zaidun, Zaidun ada makna tak? Ada makna, iaitu isim syakhs, nama seseorang, ada makna. Maka lafaz itu disebut apa? Dal ala makna tadi disebut sebagai qaul. Tapi kalau orang sebut daiz, ada lembu bunyi mbu, lafaz tak tu? Sautun mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyati lakin la yadullu ala makna. Tapi tak menunjukkan kepada makna. Kata bukan ada makna kan? Bukankah semua binatang berwirid kan? Zikir kan? Ada makna ala ba'dil nas, ala awliya yang faham kalimah tersebut. Tapi kita tak faham bah. Dengar? Faham? Baik. Jadi kita bahas tadi pada kalimah qaul mufrad. Qaul apa makna dia? Al-lafzu dal ala makna. Lafaz makna dia apa dia? Sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-hijaiyati sawa'un dalla ala makna am la. Tamam. Dan lafaz ni terbahagi kepada dua. Lafaz terbahagi kepada dua. Dia ada lafaz dipanggil musta'mal, dengan ada lafaz dipanggil muhmal. Kalau kita bahagi lagi ni, ini makna dia. Kalau dibahagi lafaz ni, lafaz terbahagi kepada dua. Dia ada musta'mal, bukan ya musta'mal ni, lafaz musta'mal dengan muhmal. Lafaz musta'mal, makna dia apa dia? Musta'mal adalah dengan makna yang mempunyai makna. Yang mempunyai makna seperti Zaid, Asad. Tamam. Lafaz muhmal contoh dia Daiz, terbalik daripada Zaid. Ada makna? La, laisa fihi makna. Boleh? Dan seumpama. Baik. Jadi kalau kita sebut, sekali lagi sebelum diubah, kalau kita sebut qaul, disebut saja qaul, faham? Maka kita akan faham terus qaul diterjemahkan dengan lafzu ad-dal ala makna. Betul? Bila sebut lafaz dal ala makna, maka yang termasuk dalam qaul yang dimaksudkan di sini adalah qaul apa? Yang mana musta'mal ke muhmal? Musta'mal saja. Ni saja. Bukan lafaz muhmal. Nampak tadi? Baik. Disebut kata lafaz dal ala makna, maka tu dimaksudkan dengan lafaz al-musta'mal. Dipanggil lafzul musta'mal. Bila sebut lafzul musta'mal, faham tu ini lafaz dal ala makna, menunjuk kepada makna. Boleh. Dan kemudian Al-Imam Ibn Hisham menterjemahkan pula kalimah tadi dengan makna apa? Qaulun. Qaulun kita dah faham dah. Letak dalam kepala otak ni. Qaul. Apa makna qaul? Lafz dal ala makna. Kalau sebut lafaz qaul saja, mesti dia lafaz yang menunjuk kepada makna. Dan bila sebut lafaz menunjuk kepada makna, maknanya adalah musta'mal. Kerana lafaz terbahagi kepada dua, ada musta'mal dan ada muhmal. Yang dimaksudkan di sini adalah lafaz musta'mal. Kerana lafaz terlalu umum. Lafaz ada yang terlalu, lafaz adalah makna terlalu umum. Kerana lafaz maksudnya apa dia? Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyati sawa'un dalla ala makna am la. Luas kan maksud dia? Jadi yang ditujukan pada maksud ini adalah lafaz yang menunjuk kepada makna.
Kemudian dibahas pula apa makna mufrad. Dah qaul dah bahas dah. Apa dia makna mufrad pula? Mufrad maknanya ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Faham? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ni, tulis. Apa makna mufrad? Mufrad maknanya ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Yani sesuatu yang tidak menunjukkan juzuknya ke atas juzuk maknanya. Contoh, zal, ya, dal. Ini terdiri daripada zal, ya dan dal. Baik, adakah zal menunjukkan makna kepada ya dan dal? Tak. Boleh faham? Maka ni menunjukkan ni adalah kalimah mufrad. Kalimah mufrad maknanya apa dia? Juzuknya tidak menunjukkan kepada juzuk maknanya. Jadi Zaid ni tidaklah menunjukkan kepada kepala Zaid. Ya ni pula tidaklah menunjukkan kepada badan Zaid. Dan dal tidak menunjukkan kepada kaki Zaid. Dia kita nampak macam sama tu. Nah? Kalau Zaid ni diletakkan macam ni, dan kemudian ya ni macam ni, dan dal tu kita letak macam ni, nampak macam kaki dia tu. Tak ada makna apa. Nah? Zaid, ya dan dal. Kenapa? Karena dia kalimah mufrad. Kalimah mufrad maknanya apa dia? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Faham Zahid? Baik. Jadi bila mana dikumpulkan zal, ya dan dal, maka ketika sebut dia menjadi kalimah Zaid. Dan bila dilafazkan, maka dia jadi kalimah pada waktu tersebut. Bila ni akan jadi kalimah? Ni jadi kalimah ni bila? Bila kita lafazkan dia. Ini qaul mufrad. Qaul maknanya lafzu. Lafz musta'mal. Nah, dal ala makna. Zaid. Contoh. Baik. Kata lagi. Jadi kalimah ialah apa? Jadi Imam Ibnu Hisham terjemahkan kalimah dengan qaulun mufrad. Jadi sebab tu kalau baca dalam syarah Ibnu Hisham, memang kita tidak mau masuk pada syarah tersebut, tapi dilihat ada rak daripada Ibnu Hisham kepada para ulama yang mentafsirkan kalimah tadi dengan ataupun dengan al-kalam wa lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Kan? Jadi kata dia tu panjang. Jadi saya terjemahkan tu kalimah dengan makna qaul mufrad. Karena qaul terkandung dalamnya makna lafz al-musta'mal. Nah. Boleh faham? Baik. Al-kalimatu, jadi kalimah adalah apa? Al-lafzatul wahidatu ad-dallatu ala ma'nan. Nah, jadi kalau kita pecahkan lagi makna qaul mufrad tadi, maka kita akan letakkan kalimah dengan makna apa? Al-lafzatu al-wahidatu ad-dallatu ala ma'na. Tamam. Karena mufrad kan makna dia ma la yadullu juz'u ala juz'i ma'nahu, kan? Apa? Baik. Jadi kalimah maknanya apa dia? Al-lafzatu al-wahidatu, lafaz yang satu, ad-dallatu yang menunjukkan ala makna. Apa? Baik. Bila kita terjemahkan mufrad, ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na, maka lazim untuk kita memahami mufrad mestilah ada baginya lawan bagi dia, iaitu murakkab. Apa makna murakkab pula? Lawan bagi mufrad murakkab. Murakkab maknanya ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Lawan bagi mufrad. Kalau mufrad ma la yadullu juz'uhu adalah ma la yadullu juz'uhu. Kalau murakkab ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na.
Itu maknanya. Yang menunjukkan sesuatu yang menunjukkan juzuknya kepada juzuk maknanya. Contoh, Ghulamu Zaid. Yang ini murakkab. Kita bukan bincang ni sama ada murakkab ni naqis ke tam. Tak. Kita bincang dia murakkab ke tidak. Sekadar dia murakkab, ya murakkab. Karena yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Juzuknya ghulam menunjukkan kepada juzuk bagi makna Zaid. Ai ghulam li Zaid. Yang ini hamba kepada Zaid. Contohnya itu. Jadi dia menunjukkan makna kepada satu bahagian. Dan Zaid menunjukkan kepada makna bagi bahagian yang kedua. Contoh macam kita sebut juga sayyarah jamilah. Kereta yang cantik. Kitabun kabirun. Kitab yang besar. Ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Maka dipanggil murakkab. Karena ja'a syatr satu bahagian, Zaid satu bahagian. Gabungan kedua tadi menunjukkan makna yang tertentu. Maka dia dipanggil murakkab. Tamam. Selesai. Kalimah terbahagi kepada 3 bahagian. Ni. Isim, fi'il dan huruf. Kalimah terbahagi kepada 3 bahagian, isim, fi'il dan huruf. Maka kita tulis di sini. Kita dah faham makna kalimah apa dia? Qaulun mufrad. Dan kita dah syarahkan apa dia qaul. Dan apa itu makna mufrad. Dan kesinambungan mengetahui mufrad, mengetahui juga tentang murakkab. Kita dah selesai yang tu. Sekarang pembahagian bagi kalimah. Kalimah terbahagi kepada 3 bahagian. 1, 2, 3. Yang pertama dipanggil al-ism. Al-ismu. Yang kedua al-fi'lu. Yang ketiga al-harf. Isim kata nama, al-fi'l kata kerja, dan harf huruf. Tamam? Kata nama, kata kerja, dan huruf. Dalam kajian para ulama Arab tidak ada lebih daripada itu. Ada 3 ni saja. Tatabbu' kalamil Arab. Nanti kita akan tengok ada perbahasan yang disebutkan oleh sebahagian ulama mengatakan bahawa ada satu lagi dipanggil apa ni, yang keempat bagi apa ni kalimah Arab, yang bukan dipanggil isim, bukan dipanggil fi'il, dan bukan disebut sebagai huruf. Jadi disebut isim fi'il. Isim fi'il. Nanti kita akan tengok perbahasannya tadi secara perinci pada bab yang akan datang, insya-Allah. Baik. Setiap ini ada maknanya. Isim, apa makna isim? Isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Tamam? Tengok. Kan kita sebut tadi. Kita sebut tadi apa dia? Al-kalimatu qaulun mufrad. Qaul maknanya apa dia? Al-lafzu ad-dal ala ma'na. Betul? Betul? Itu maksudnya lafzul musta'mal. Sekarang diterima kalimah bagi pada 3, isim, fi'il, huruf. Persamaan 3-3 ni apa dia? Kesemuanya kalimah. Isim kalimah, fi'il pun kalimah, huruf pun kalimah. Dan kesemuanya kalimah dal ala ma'na. Tamam? Semua kalimah dal ala ma'na. Nampak tak macam mana comel Imam Ibn Hisham susun? Untuk susun otak pemikiran seorang penuntut ilmu nahwu. Segak, comel. Masya Allah. Tapi kena ikut turutan tu lah. Kalimah qaul mufrad. Qaul lafzu dal ala ma'na. Jadi sekarang ni kalimah adalah al-lafzatu al-wahidatu ad-dallatu ala ma'na. Betul? Jadi isim, fi'il dengan huruf, ketiga-tiga ni persamaan dia semuanya adalah kalimah. Kenapa? Karena dia duduk bawah kalimah kan. Jadi isim kalimah, fi'il kalimah, huruf kalimah. Jadi ketika nak terjemahkan 3 ni, maka kita letak dulu di depannya al-kalimah. Isim kalimah,
Fi'il kalimah. Al-harf kalimah. Tamam? Al-kalimah. Baik. Kita dah sebut dah kalimah. Apa dia? Qaul mufrad. Ai dal ala makna. Maka kesemua ni ketiga-tiga dia akan menunjukkan kepada makna. Jadi kalimah dal ala makna. Betul? Kalimah dal ala makna. Huruf kalimah dal ala makna. Tamam? Ataupun kalau lebih jelas lagi, ad-dallatu ala al-ma'na. Ad-dallatu ala al-ma'na. Okey. Sama tak sama? Tiga. Kesemua sama. Cuma yang beza ketiga-tiga ni sama ada dia menunjukkan makna tadi fi nafsiha atau fi ghairiha. Fi nafsihi atau fi ghairihi. Tamam? Jadi kalau kata isim, kalimah dal ala makna fi nafsiha. Yang ni dia ada makna fi nafsiha. Fi'il kalimah dalah ala makna fi nafsiha. Sama juga. Jadi isim apa dia? Kalimah yang menunjukkan kepada makna pada dirinya. Fi'il kalimah yang menunjukkan pada makna pada dirinya. Huruf al-kalimah ad-dallah ala makna, ini yang beza. Fi ghairiha. Menunjukkan makna pada lain daripadanya. Tamam. Jadi ada dua, sini ada dua persamaan yang masih sama. Cuma ni dah berbeza dah sikit. Betul? Dah beza sikit dah. Ada satu lagi tambahan perbezaan. Isim al-kalimatu dallatu ala ma'na fi nafsiha walam taqtarin bizaman. Okay? Al-kalimah ad-dallah ala ma'na fi nafsiha, kalau fi'il wa taqtarin bil azminati as-salasa. Disertai, ini tidak disertai dengan zaman. Jadi kalau orang ni namanya Zaid, Zaid ni mana satu ni? Nak letak di mana ni? Isim ke fa'il ke huruf? Isim. Fa'il. Isim. Bila dia sebut isim, maka kita kata Zaid ni adalah apa dia? Kalimah yang menunjukkan kepada makna pada dirinya. Maknanya apa dia Zaid ni? Ismu syakhs. Nama bagi satu individu. Baik, dia ada zaman tertentu kah? Maknanya Zaid sebelum ini. Ini Zaid sekarang lah. Ini bukan Zaid dulu. Contohnya tu yang orang Melayu sebut kan dalam filem. Ini Zaid sekarang. Ini bukan Zaid yang dulu. Adakah dia maksudkan dia pindahkan Zaid kepada jadi fa'il tu waktu tu? Tak. Dia nak sebut kata Zaid pada masa sekarang. Maksudnya yang dinisbahkan dengan waktu tu adalah pada fa'il tadi, perbuatan masa tu. Bukan pada isim tu. Nama dia tetap Zaid juga dulu dan sekarang dan selama-lamanya. Tamam? Zaid kalimah dallah ala makna fi nafsiha walam taqtarin bi zaman. Dia tidak disertai dengan masa. Dia tak ada Zaid madhi, Zaid mudhari', Zaid amr. Tak ada. Fa'il contohnya daraba. Kalimah. Ya, kalimah. Menunjukkan kepada makna pada dirinya. Daraba. Yang itu maksudnya berlaku di dalam tu darb, pukulan. Wa takhtarin bi zamanin. Dan dia disertai dengan zaman. Salah satu daripada 3 zaman. Mana satu ni? Maka ni fa'il madhi. Yang ni kena mengaji pula dalam ilmu saraf. Jadi madhi menunjukkan kepada telah berlaku. Maka kita akan terjemahkan dia sebagai apa? Telah berlaku pukulan. Boleh?
fi kalimah dallah ala makna fi ghairiha laisa fi nafsiha. Fi tak ada makna pada diri dia sendiri, dia kena gabung dengan orang lain. Fil masjidi, baru masuk, baru dia boleh letak makna, kerana dia kena gabung dengan yang lain. Tamam. Dan walam takhtarin bi zaman juga sini, walam bi zaman. Selesai. Cik Alibi, buka mata. Boleh nampak? Susah kah? Susah kali Najmi? Payah kah? Nak sebut senang pun tak berani. Yang tu ya sebut. Nampak tak perbezaan dia? Tulis bagi jelas macam tu, insya-Allah nanti akan faham. Patah balik semula kepada kalimah. Kalimah makna dia apa dia? Hafiz. Kalimah apa dia? Apa dia? Qaulun mufradun. Al-kalimatu Ish, ya Allah ya Tuhanku, al-kalimatu qaulun mufradun. Lepas tu baru Ustaz tanya, qaul tu apa dia? Nak jawab sangat. Sila. Qaul tu apa dia? Al-lafzatul wahidatu pula dah. Al-lafzu ad-dallu. Ni keluar pada apa ni, bukan kuis kah? Qiraat kah? Ad-dallu ala makna. Tamam? Baik. Selesai. Boleh faham? Faham apa ni Zahid? Zahid pada faham apa ni Amirul? Ni hak yang duk dengar faham ke tak? Ni hak yang live ni. Dengar faham ke tak ni? Saya pun tak tahu faham ke tak ni. Dan saya pun tak tahu dia berjawab apa. Sebab mic apa ni tu pusing kot depa ni. Pusing kot apa ni? Hilhamuddin. Baik. Ya. Ada. Tak apa, pegang, tak pegang. Cuba. Susah, tu dia. Ada soalan jawab susah. Baru kelas pertama. Ni susah kalau kata pengajian ni tidak diikuti dengan turutan. Kalau kita pergi mengaji hak ni dulu, terus. Hak ni memang susah. Sebab ni kitab pengajian peringkat kedua. Mutawassit. Ini peringkat kedua. Peringkat pertama, Al-Ajurumiyah. Saya nasihati kepada yang tidak biasa mengaji Al-Ajurumiyah, ikuti pengajian Jurumiyah dulu. Tadi dah lepas dah. Dengar dulu pengajian tadi, tapi itu baru mukaddimah. Yang ni dah masuk dah. Terus. Mukaddimah termasuk sekali dengan perbahasan pertama daripada kitab. Al-kalimatu qaulu mufrad. Ni rasa duk ulang ni, boleh hafal terus matan qatrun nada. Ulang-ulang jadi hafal terus matan qatrun nada. Tapi alif najmi dia akan tetap, tak apalah. Cukuplah memahami saja. Baik. Tamam. InsyaAllah. Saya dulu belajar qawaid. Masya-Allah. Tak apa. Teruskan ikut yang ni. Insya-Allah. Baik. Ada yang tak faham? Ada lagi? Tamam. Dah mengaji Ajurumiyah pun penin. Tak apa. InsyaAllah doa banyak-banyak. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kefahaman. Selesai kitab ni dalam berapa puluh pengajian. InsyaAllah pengajian ni kalau kata konsisten, seminggu 2 kali, macam kita sebut tadi, InsyaAllah dalam masa berapa bulan habis. Al-Ajurumiyah 52 dars, InsyaAllah. Kitab Qatrun Nada 56 dars, lebih kurang. 56 pengajian. Kalau ikut mengaji tiap-tiap hari, sebulan, 2 bulan habis. Maksudnya dalam masa 2 bulan. Jadi 2 bulan akan khatam 2 kitab dalam masa 2 bulan. Tapi kalau kata dah tak tiap-tiap hari, seminggu 2 kali saja, maka ikutilah dengan penuh ketenangan.
Dan yang penting murajaah kitab. Boleh. Patah balik. Duduk berceramah pula. Kita nak baca kitab ni. Al-kalimatu qaulun mufrad. Tengok elok saya cakap ni. Al-kalimatu qaulun mufrad. Kemudian disyarah. Apa dia qaul? Apa mufrad? Qaul ialah al-lafzu ad-dallu ala ma'na. Apa dia lafaz? Al-lafzu iaitu dengan lafaz itu maksud dia pada sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyati sawa'un kana sawa'un yadullu ala ma'na am la. Kemudian bila dia syarahkan lafaz tu maksudnya suara yang terkandung di dalam suara tersebut huruf-huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyah? Alif, ba, ta, sampailah sampai ya. Ada berapa huruf? 28 huruf. Sebahagian kata 29 huruf. Kalau dikira hamzah dengan alif berbeza. Kalau hamzah, alif dikira berbeza, maka ada 29 huruf. Tamam. Jadi itu dipanggil al-lafz. Jadi lafaz umum. Sama ada ianya difaham ada makna ataupun tidak ada makna. Kalau yang ada makna disebut musta'mal. Kalau yang tidak ada makna maka disebut apa? Muhmal. Baik, qaul, makna qaul adalah al-lafzu ad-dal ala makna. Maka menunjukkan kata dia lafaz yang ada makna, maka pastilah dia kembali terus kepada apa? Lafzu al-musta'mal. Bukan muhmal. Jadi qaul adalah lafzul musta'mal. Kalau kata kita ringkaskan lagi, kalau kita nak panjangkan sikit, qaul ialah al-lafzul musta'mal. Ibnu Hisham syarah tu qaul. Senang, satu je. Tamam? Tapi nak syarah qaul tu keluar tadi ni lah, habis 3 tu. Jadi kalau kita nak perincikan, kita kata kalimah ialah apa? Qaul. Imam Ibn Hisham syarahnya al-lafzul musta'mal mufradun. Mufrad apa dia? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Apa? Dan lawan bagi mufrad apa dia? Murakkab. Murakkab maknanya apa dia? Ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Yang tu. Dan kita bahaskan kalimah terbahagi kepada 3 bahagian. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Dan apa persamaan ketiga-tiga ni? Kita dah sebut tadi. Ketiga-tiganya adalah kalimah. Lagi? Dallat ala ma'na atau ad-dallatu ala ma'na. Ketiga-tiganya ada makna. Yang membezakan ketiga ni ialah ditunjukkan dia pada makna pada dirinya ataupun tidak. 2 ada persamaan, isim dengan fi'il macam ni, iaitu isim kalimatu dallatu ala ma'na fi nafsiha. Fi'il juga kalimatu dallatu ala ma'na fi nafsiha. Boleh? Cuma huruf saja berbeza kerana dia kalimatu dallatu ala ma'na fi ghairiha. Dia menunjukkan makna pada yang lain, bukan pada diri dia sendiri. Dia kena gabung dengan yang lain, baru dia ada makna. Kalau duduk saja dia tak ada makna. Lepas tu kalau orang tanya daraba, ada makna, orang boleh letak. Ni fi'il madhi. Fi'il yang telah berlaku, perbuatan yang telah berlaku bagi pukulan. Ini telah berlaku pukulan. Zaid. Ini ada makna. Ini nama orang. Maksudnya boleh menunjukkan makna pada dirinya. Tapi kalau fi, kalau min, nak tak apa ni? Dia makna dia bukan pada diri dia. Maknanya kena letak dengan yang lain. Boleh tahu? Betul, kalau ada orang min, kalau tak macam min saja macam tu susah. Kerana min ada banyak makna. Ini dalam awamil, dalam ilmu lain pula. Dalam bab syarahan bagi awamil. Awamil mi'ah, Al-Imam Jurjani ada syarah berkenaan dengan masalah tersebut. Min ada dengan makna tab'id, dengan makna sebahagian. Min ada makna dengan makna ibtida', dan seumpama. Boleh? Baik. Mohon share gambar kitab. Tak ada kitab.
Kitab dia matan Abi Syuja', matan Abi Syuja' malah. Matan Qatrun Nada. Beli kitab Qatrun Nada, beli matan dia saja. Beli kitab 01, tulis kat tepi syarah dia. Jangan duk pandu dengan kitab. Pandu dengan kitab syarah, nanti kamu akan jadi susah. Saya ni nak memudahkan cara saja. Tamam? Syarahan bagi kitab nanti kita akan baca pada peringkat kedua. Nanti baru kita akan baca syarahnya terus. Waktu tu kita akan nampak jelas kalau diulang dan dipaham kitab pengajian ni dengan baik. Baru akan faham pengajian ni nanti, insya-Allah taala. Tamam. Baik. Nanti boleh untuk admin Ustaz Soleh boleh tolong share dalam komen nanti matannya. Sebut insya-Allah. Boleh faham. Dan kemudian setiap daripada isim tersebut ni, isim fi'il dengan huruf ini ada baginya alamat-alamat tertentu. Tamam. Ada alamat-alamat tertentu. Baik, apa dia alamat bagi isim? Ni, alamat bagi isim yang pertama ialah masuk padanya alif lam. Masuk padanya alif lam. Ai duqul alif lam alaihi. Ada yang baca dengan alif lam, ada yang baca dengan al. Mana-mana pun tak apalah. Jadi masuk padanya alif lam, contohnya rajul, rajulun. Baik, ni tahu juga kata dia isim tu sebab dia ada tanwin. Tu salah satu tanda juga. Adapun boleh kita tahu tanda kata ni isim dengan masuknya alif lam pada kalimah tersebut seperti ar-rajul. Zaid, diketahui bahawa dia isim adalah dengan masuk padanya tanwin, zaidun. Tamam? Itu. Jadi masuk alif lam salah satu tanda bagi isim. Jadi kalau kita buka kitab Arab, cari tengok. Ni sebagai permulaan. Tengok mana ada alif lam, maka ni isim. Buka ya. Buka Quran, buka hadis, tengok ada alif lam pada kalimah permulaan dia, maka tahu ni adalah isim. Beza tu dulu pun tak apa dah. Ni isim, ni isim, ni isim, ni isim, ni isim. Nanti tanda fa'il pula nanti kita akan ketahui selepas ini. Tanda kedua bagi isim ialah tanwin. Apa tanwin? Apa makna tanwin? Nunun sakinatun talhaqu akhiral kalimati lafzan wa tufariquhu qatta. Tamam? Dia kata apa ni? Apa tanwin habis? Dia kata apa tadi? Aula qattan. Ulang sekali lagi tanwin apa dia Hafiz? Nunun sakinatun talhaqu talhaqu akhir al-ismi. Dia campur habis dah. Dia terabuk habis dah. Ulang sekali lagi Alif Najmi. Nunun sakinatun talhaqu akhir al-ismi lafzan wa tufariquhu qatta. Tulis ni, tulis. Ni hak dengar pun pakat tulis. Ni duk sebut tanwin, tanwin, tanwin. Macam apa tanwin? Orang tanya tanwin apa? Tanwin tu fathatin tu lah. Tanwin tu dhammatin tu lah. Tanwin tu kasratin tu lah. Ni hafal ni. Tanwin adalah nunun sakinatun talhaqu, buah baris bagi betul, akhiral kalimati atau akhiral ismi lafzan wa tufariquhu qatta. Tengok, saya tulis ni. Hak merah ni jenuh ni apa padam ni. Ya, tak apa. Ni contohnya masjidun. Ni kan tanwin. Apa makna tanwin? Nunun sakinatun. Nun sakinatun. Nunun sakinatun talhaqu akhira al-ismi lafzan
wa tufariquhu qatta. Dia nun sakinah yang ikuti pada akhir isim. Nih, masjidun. Asalnya apa dia? Asalnya adalah masjidun. Masjidun. Asalnya tu. Ditanwin, diletakkan tanwin. Kenapa? Karena dia nun sakinah yang ada pada akhir isim. Secara lafaz. Tapi tidak ditulis. Itu makna nun sakinah. Dia ada pada lafaz tapi tidak ditulis. Lepas tu dibaca ditulis macam ni. Masjidun, rajulun, karimun, nah, hafizun, contoh. Itu. Tamam. Itu tanwin. Baik. Tapi kalau nun taukid khafifah, contoh izhaban ya Zaidu, maka itu taukid walaupun dia nun sakinah pada akhir, dia ditulis dan dilafazkan. Tu beza antara tanwin dengan nun taukid khafifah. Tanwin tak ditulis nun ya. Tapi nun taukid khafifah ditulis pada ujungnya. Nun tadi ditulis. Dan di akhir pada isim kah? Akhir pada fi'il? Akhir fi'il. Ini beza nun taukid khafifah dengan nun sakinah pada isim. Atau nun sakinah talhaqu akhiral ismi, akhir isim. Yang talhaq akhira al-fi'il yang ditulis itu dipanggil nun taukid khafifah. Izhaban. Itu contoh. Boleh faham? Faham Zahid? Kemudian yang ketiga, tanda ketiga an-nida. Masuk nida. Ya, masuk ada ya kat depan tu, maka dia selepas tu mesti isim. Ya Zaidu aqbil. Zaid tu mesti isim. Ada i'rab dia lah nanti. Ya Hindu aqbili. Itu semua dia tanda kepada setelah ya tadi sudah pasti dia adalah isim. Ya Zaidu. Jadi orang tak boleh bagi ya daraba. Tak boleh. Ya fi. Fi tiba-tiba masuk huruf. Tak boleh. Dia mesti ya Zaid. Ya Syahrimi. Isha. Contoh. So bangkit tidur. Itu yang ketiga tanda. Tanda pertama apa tadi? Masuk alif lam. Tanda kedua tanwin. Ada tanwin. Jadi kalau buka kitab tengok ada tanwin, ini mesti isim. Nanti dulu. Sama juga lagi banyak pembacaan kita, lagi luah pembacaan kita dalam bahasa Arab. Nanti kita akan temu juga. Kalau kok nanti ada fi'il tiba-tiba dibaca dengan tanwin. Kok mana-mana tak tahu. Nanti. Jadi jangan tapi kebanyakannya dan boleh kata mu'zamnya adalah dibaca dengan, kalau tanwin itu tanda kepada isim. Alif lam tanda kepada isim. Nida tanda kepada isim. Nida apa dia? Ada huruf ya. Ada ya fulan contohnya. Yang keempat tandanya adalah masuk huruf jar. Masuk huruf jar. Jar apa dia jar? Al-kasratu allati yahdusuha al-'amilu fi akhiril kalimah. Itu masuk jar. Orang Jawa panggil jer. Tak itu apa ni Wildan? Huruf jer. Jar. Jer. Jer. Kasrah yang mana yahdusuhal amil, yang berlaku disebabkan kerana amil. Amil yang masuk tadi menyebabkan berlakunya kasrah pada akhir kalimah. Contoh, kharajtu min darin ila darin. Macam mana jadi darin? Min, kerana ada amil dia tadi. Min darin ila dar. Tamam? Ataupun kharajtu min dari Zaidin. Jadi Zaid jadi kasrah juga. Dan kasrah dia tadi jadi jar disebabkan kerana idhafah. Kalau dar tadi pula jadi kasrah juga. Okey, tulis. Contoh.
Tersebut kharajtu. Min dari Zaidin. Ni pun baca kasrah, ni pun baca kasrah. Baca tanwin, kasrah lah. Tapi yang ni kasrah dia disebabkan kerana ada huruf jar. Yang ni pula kasrahnya disebabkan kerana dia mudhaf ilaih kepada dar. Nanti akan dipelajari insya-Allah. Ada babnya. Tamam. Jadi kalau jumpa ada tanda kasrah macam ni, maka tahu kata ni adalah isim. Ada tanwin, ini isim. Boleh? Dan yang kelima tandanya adalah isnad ilaih. Ini musnad ilaih, iaitu wuqu' kalimah tadi menjadi musnad ilaih. Kalimah tu jadi musnad ilaih, atau dipanggil isnad ilaih. Jadi disandarkan kepadanya. Kalau kalimah tadi jadi musnad ilaih saja, maka tahu ni adalah isim. Itu makna isnad ilaih. Ai musnad ilaih, disandarkan kepadanya. Contoh disebut hadara rajul, hadara rajulun. Jadi mana isim, mana satu fi'il? Hadara fi'il, rajul tadi isim. Macam mana kita tahu dia isim? Kalau tak ada tanda, contohnya. Sebab tu kata ulama, musnad ilaih ni adalah tanda yang paling ampuh bagi isim, bagi ampuh. Buat je Indon. Yang paling kuat bagi isim adalah musnad ilaih. Kalau tak ada tanda lain, alif lam tak ada, faham? Tanwin tak ada, nida tak ada, huruf jar tak ada, huruf jar tak ada, maka musnad ilaih itu sebagai tandanya. Tamam? Huruf jar tu jadi tandanya. Contoh, hadartu. Tu dia. Macam mana tahu tu dia adalah isim? Hadarti, hadarna. Mana na tadi boleh masuk alif lam? Tu boleh masuk alif lam? Hadar al-tu. Ataupun tu tadi masukkan dengan tanwin, hadartun. Ataupun masuk dia dengan nida, ya tu, boleh. Ataupun masuk dia dengan huruf jar, min tu. Boleh? Tak boleh masuk. Maka apa yang kita tahu kata ta tadi adalah huruf jar, isim, dengan musnad ilaih. Itu kata ulama, musnad ilaih atau isnad ilaih ni adalah merupakan tanda yang paling kuat bagi isim. Apa makna musnad ilaih? Disandarkan kepadanya. Contoh kita sebut hadara rajul, maka kita telah menyandarkan perbuatan hadar tadi kepada rajul. Boleh? Hadartu, maka kita telah menyandarkan kehadiran tadi kepada aku tu. Tu aku. Hadarna, kita menyandarkan perbuatan hadir tadi kepada na tu, kami. Maka kerana itu kalimah tanda musnad ilaih itu adalah tanda yang terkuat bagi penentuan terhadap perkara tersebut. Tamam. Jadi nampak ni? Jadi kata Imam Ibnu Hisham radhiyallahu taala anhu, qala al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Yusuf ibni Ahmad ibni Abdullah ibni Hisham al-Ansari al-Misri al-mutawaffa sanata 761 Hijriyah rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Hisham wafat pada tahun 761 Hijriyah, yang beliau digelar sebagai Sibawayh, dan sebahagian ulama mengatakan bahawa beliau lebih alim daripada Sibawayh. Bagaimana kata? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata, ini dalam matan sebut, al-kalimatu qaulun mufradu. Qaulun mufradun. Baca-baca tu, nampak tak syarahan tadi? Tadi kita syarah hampir sejam tu. Apa dia syarah dia? Al-kalimatu qaulun mufradun. Apa dia qaul? Apa mufrad? Kita dah syarahkan tadi, boleh tengok balik daripada mula. Tamam? Jadi musannif memulakan kitabnya dengan membaca bismillah atau menulis bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan juga mengikuti dengan ucapan yang disebut oleh baginda Rasul, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta' au abtar au ajzam. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang berbeza, yang bermaksud kalau tidak dimulakan suatu yang diberi perhatian oleh syarak atau urusan yang penting dengan membaca bismillah, maka akan kurang barakah bagi urusan tersebut. Lalu beliau memulakan terus dengan menyebut al-kalimatu qaulun mufradun. Nah, jadi kita dah syarahkan tadi qaul dengan makna al-lafzu, apa dia? Ad-dal ala makna, atau dengan bahasa yang lain disebut al-lafzu al-mawdu'u lah. Ini seperti yang dibahas oleh al-Imam Ibnu Ajurrum, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Faham? Jadi al-lafzul mawdu'u li makna. Jadi lafaz yang diletakkan dengan makna, ayat dal ada makna, yang menunjukkan kepada makna. Manakala mufrad pula maknanya apa? La yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Kita dah syarah panjang tadi. Kemudian Syekh sebut wahiya ismun wa fi'lun wa harfun. Dan ada 3 bahagian bagi kalimah, iaitu isim, fi'il dan huruf. Tamam? Jadi perbahasan Imam Ibn Hisham lebih daqiq daripada pengajian sebelum ini. Tamam? Jadi kalau kita nak hafal, maka hafal yang ini. Al-kalimah qaulun mufradun. Boleh juga hafal jurumiyah, ni barakah. Penuntut ilmu permulaan elok hafal jurumiyah, kerana jurumiyah ni ada sesuatu yang sir dalamnya. Kata ulama, adanya sir dalam jurumiyah yang menyebabkan kefahaman bagi nahwu tadi akan terbuka. Maka saya nasihati untuk yang mampu untuk menghafal al-jurumiyah, hafal al-jurumiyah. Tamam? Nasarnya tu. Nasarnya. Al-kalam wa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Tamam. Baik. Terusnya. Jadi kita dah syarah tadi apa dia pembahagian bagi kalimah, isim, fi'il dan huruf, dan apa persamaan di antara ketiga-tiga tadi, dan apa perbezaan di antara ketiga-tiga tersebut. Saya dah bahaskan tadi, dan kita dah tulis tadi dengan tulisan hijau, ada tulisan oranye dan ada tulisan merah. Ini bukan parti. Kebetulan pen kita warna-warna macam tu. Dan ini bukan ada kaitan dengan apa ni, pilihan raya yang dekat ni. Nalin Najmi, tidak ada kaitan apa. Baik. Jadi para ulama bila mana menulis ataupun membahaskan, bila disebutkan oleh Imam Ibn Hisham wahya ismun wa fi'lun wa harf, maka kalimah Arab ni ada 3 sahaja. La rabi'ah lah. Jadi ada sebahagian mengatakan bahawa ada bahagian yang keempat. Ada bahagian yang keempat yang disebut dengan ismul fi'l, disebut itu. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahawa ianya tidak dikira dengan perkara tersebut. Yang tatabbu' kalamil Arab, diikuti kalam Arab satu persatu, maka kita dapati ataupun Arab mendapati, para masyayikh, para ulama Arab mendapati bahawa hanya 3 sahaja kalimah yang dibicarakan yang banyak di dalam perbahasan kalimah Arab. Tamam. Ada 3 bahagian, iaitu isim, fi'il dan huruf. Tamam. Dan kemudian terus saya sebut fa ammal ismu fayu'rafu bi al karrajul wa bit tanwini karajulin wa bil hadisi anhu kata'i darabtu. Hadisi anhu iaitu dengan makna isnad ilaih. Jadi manakala isim diketahui isim dengan alif lam masuk pada rajul, dan diketahui dengan tanwin rajulin, dan diketahui dengan hadisi anhu, iaitu dipanggil alamat ma'nawiyah, dipanggil alamat ma'nawiyah. Tadi ada alamat yang zahiriyah, yang zahir. Tamam? Dan ada alamat yang ma'nawiyah, iaitu alamat isnad ilaih. Jadi bukan di sini al-Imam Ibn Hisham haskan ataupun meletakkan hanya 3 tanda ni saja. Kita dah perincikan tadi ada 5 tanda seperti yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Malik radhiyallahu anhu dalam Alfiyah, iaitu lagi apa dia? Tanwin, kemudian an-nida, kemudian harful jar, dan kemudian musnad ilaih. Ada 5 tanda tersebut. Ada tambahan 2 lagi daripada matan, iaitu masuk padanya huruf jar dan masuk padanya harfun nida. Boleh?
Jadi baik, nampak tak? Bila baca matan saya jadi laju sebab kerana apa? Karena kita dah tamhid permulaan perbahasan dengan panjang lebar sebentar tadi. Moga kita dengar balik, bahas balik semula, insya-Allah akan difahami dengan kefahaman yang baik. Kita akan bertemu lagi pada hari Khamis nanti, insya-Allah kalau dipanjangkan umur, untuk pertemuan pengajian kedua bagi kitab ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.